Itulah pattern soalan sekarang dia banyak algebra. So kita tengok kawan awak jawab. Kalau tak nampak cakap atau awak boleh zoom lah. Okay. So kita buat macam biasa. Kita kamikan AB PDX sama dengan 3. Okay, yang ni dia susun balik lah. Kemudian dia terbalikkan lah. Maksudnya P ni kalau kita kamikan kita akan dapat PX. Okay. Ni saya tulis balik. Mungkin tak nampak. Kamikan AB PDX. So kalau kita kamikan P ni macam nombor tau. Macam kamikan 8, dia akan jadi 8X. So kalau kamikan P, dia jadi PX. So dia ada interval. So kita letak je lah kat sini. B dengan A. Sama dengan 3. Ni barisan ni So ni dah dapat 1 markah. B1. Okay, kemudian lepas tu kita masukkanlah X ni. X ni kita masukkan dengan ni kan. Kita masukkan nilai B dengan nilai A. Nampak tak dia masukkan kat sini? Maksudnya nilai X tu dia gantikan dengan P dan juga nilai B dan juga nilai A. Lepas tu antara mereka tu kena tolak. So buat macam biasa, dia akan dapat macam ni. Lepas tu dia kata ungkapkan P maknanya P kat depan. So sebab tu akhirnya dapat jawapan P sama dengan 3 tolak 3 per B tolak A. So ini jawapan dia. Okay, soalan ni berapa markah 3 markah sahaja. So mungkin ini 1 markah je lah. Ini 2 markah lah. B1 and 2 Okay, tengok jawapan awak. Okay, maknanya kita kami macam biasa. Cuma dia dalam bentuk algebra. Lepas tu kita kena faham X tu kita kena masukkan antara ni kita dah belajar dalam kelas itu dia tolak So kita dapatlah P sama dengan apa? 3 per B tolak A. Okay, so yang seterusnya adalah soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia minta dm per dt sama dengan 2t kuasa 3. So dia kata express m dalam sebutan t. Okey, yang ini memang betul-betul kita dah belajar dalam kelas hari tu dah belajar dalam kelas waktu kita buat ulang kaji tu. Okey, express m maknanya dia nak m je. Jadi kita dah belajar kalau kita nak m je apa kita kena buat? Maka kita kena guna pengamiran sebab nanti kalau cacing jumpa d over dt dia mati Okey, so kat sini kalau nampak dia buat dm per dt sama dengan dia buat balik dia salin balik. Okey, so kat sini ada sikit lah yang kita kena berhati-hati dengan penulisan. Apabila kita kamikan dia macam ni tau, sebenarnya patutnya tulis macam ni. Kamikan. Macam tu. Maksudnya kiri dan juga kanan tu kita tulis kami. Macam tu So sebab kalau kita tengok kat sini kat sini kameran, sini tiba-tiba dah kami. Jadi macam kalau student tu dia tak faham, mungkin dia tak faham lah. Okey, jadi kalau eloknya kita buat dua-dua kami. Nampak konsep kat sini apabila kami sebelah kiri, sebelah kanan pun kita turut kami. So ada konsep kat sini boleh dapat markah lah. Tapi sebab dia 1 markah je yang ni. Okey, so yang seterusnya bila dia kami dm, ni kan mati. Cacing jumpa D dengan dt ni dia mati kan. So tinggal apa? Tinggal M. Jadi M tu letaklah. Letak kat depan sebab kadang-kadang awak tak letak. Awak terus sama dengan. Okey, sebab kita tahu kami, cikgu pernah tekankan lah, kami jumpa D over dt dia mati. Okey, so seterusnya kami kan 2t kuasa 3 awak dapat 2t kuasa 4 per 4. Ingat kalau kami tambah dulu baru turun bawah. Kalau beza turun dulu baru tolak. Boleh tak? Kami tulis nota. Kami dia tambah baru turun Kalau beza dia turun dulu. Turun baru tolak. So awak kena ingat sampai bila-bila. Kalau kami tambah lepas tu baru turun. So tambah 4 per 4. Okey, jangan tinggalkan jawapan macam ni. Ni kat sini dia mesti buat. Kat sini pun dah start kena buat tambah C. Sebab kita dah start kami. So kat situ pun kita dah kena start tambah C. Okey, bila sampai dekat sini
awak akan nampak ada benda yang kita boleh simplify. Maknanya 2/4 tu kita boleh kecilkan, jadi kita kecilkan. So last kali kita dapat jawapan macam ni lah. So dia terus jawapan lah sini, N1 sebab dia 3 markah je. Okey. Ada soalan tak saya buka? Cikgu, C memang perlu ada ke? Perlu, Isa ke tu? Ya, saya. Perlu. Sebab apa? Sebab kita tak ada interval. Kita tak ada nilai kat sini. Bila tak ada nilai kat situ, mesti ada tambah C. Sebab kalau awak tak buat tambah C, salah lah. Okey, dia mesti ada tambah C. Kalau macam soalan atas ni, kita kamirkan kan, dia tak ada tambah C kat sini. Astagfirullahaladzim. Cik, kalau tak tambah C kena tolak markah lah. Ya, memang kena tolak markah. Jadi tolong tolak markah ya. Tolak markah awak jawab tu. Memang kena tolak markah kalau kita tak tambah C. Okey, kalau macam ni memang kita tak perlu tambah C. Yang ini sebab dia ada ni. Sebab dia ada A, B ni, so kita tak perlu tambah C. Tapi kalau dia tak ada apa-apa ni, memang kena buat tambah C. Kalau tak ada tambah C, kita tolak markah. So benda ni dah lah 1 markah. So memang awak tak dapat langsung markah lah kalau awak tak buat tambah C. Kalau macam ni, tak apa lagi. Barisan yang ini, yang ni kan, barisan ni tak apa lagi kalau awak tak tambah C. Yang awak punya jawapan akhir tu. Jawapan akhir tu mesti ada tambah C. So kalau tak ada memang kosong. Memang kosong Pemeriksa tak akan tambahkan untuk awak. Kecuali dia kesian, dia tambah lah. Tapi jarang berlaku lah benda tu. Okey? Ada lagi nak tanya? Tak ada. Senyap tu. Buat ke tak buat ni? Ya. Kalau ada stick cacing tu bukan kena letak DT ke kat belakang? Oh, belakang ni. Boleh? Kalau yang ini kan? Kalau letak boleh. Kalau tak letak, dia tak tolak markah. Sebab dia tak tekankan sangatlah benda tu. Okey, kalau letak, okey memang bagus. Kalau tak letak, dia tak tolak markah. Tapi kalau tambah C tu, dia akan tolak kalau kita tak letak. Macam tu. Okey? Ada lagi? Teacher. Siapa dulu? Saya dulu. Teacher, kalau tak tunjuk kami kan, tahu-tahu turun terus kami kena tolak markah juga ke? Oh, maksudnya tiba-tiba dapat jawapan dekat sini Atas je. Sebelum dia, maksudnya yang step yang first kali ni tak buat, tapi tiba-tiba terus kami. Tak ada masalah kalau dia 1 markah. Kalau 2 markah, kat situ dah tolak lah. Okay. Dia dah tolak markah lah. Okey. Sebab ni 1 markah okey lah. Kalau 2 markah, dia akan tengok jalan kerja lah. So, awak akan hilang 1 markah. Tapi jangan risaulah sebab ni kertas 1. So, kertas 1, dia tengok jawapan akhir. Sebenarnya kalau jawapan akhir ni betul, semua akan betul lah walaupun jalan kerja salah. Tak ada masalah. Walaupun jalan kerja tu tak lengkap. Okey? So, ni kertas 1. Kalau ada je jawapan dekat bawah ni yang saya bulatkan ni, terus dapat markah. Sebab dia 1 markah. Kalau 2 markah, dia jadi K kosong lah kalau tak ada. Macam tu. Okey, ada lagi? Tadi macam ada seorang lelaki nak tanya? Tak ada cikgu. Tak jadi Okey. Kenapa tiba-tiba kecil? Okey, soalan seterusnya. Soalan ni. Okey, mula-mula kan soalan sekarang ni soalan dia tak ada ikut bab tau. Kalau dulu seronok jawab AdMath ni sebab kita tahu dah bab nombor 1 bab 1. Nombor 2 bab 2 macam tu kan. Jadi kita tahu bila kita tengok soalan tu kita tahu okey. Ni tajuk ni bab apa. Sebenarnya bila awak jawab soalan AdMath adalah penting untuk awak tahu benda tu tajuk apa. Kan? Kadang-kadang kita akan confuse tajuk apa bila kita tak tahu tajuk apa, itu yang kita salah. Contohnya yang paling ketara kebarangkalian. Awak akan confuse sama ada ini tajuk kebarangkalian ke, taburan kebarangkalian ke, pilih atau gabungan ke, betul tak? Awak akan confuse. Kalau dulu senang jawab AdMath, kita tahu dah nombor 23 tu diikut urutan kebarangkalian, pilih atau taburan. 23, 24, 25 kebarangkalian, pilih atau taburan. Kita dah tahu. So seronok jawab AdMath dulu sebab kita dah tahu, kita tak pening fikir. Tapi sekarang ni tak, dia terabur. Kedudukan dia terabur. So awak kena fikir, alamak tajuk apa ni? Kadang-kadang tajuk kebarangkalian kita pergi buat
binomial. Macam tu. Jadi macam mana nak tahu tu? Memang kena banyak latihan ya. Bila sampai satu tahap kita buat soalan tu kita dah tahu dah ada tajuk apa. Itu namanya baru master lah. Selagi kita dalam 50-50 dilema tu memang tak ni lah. Main kita belum master lagi. Okey, yang kalau nombor 3 ni tajuk apa ni? Fungsi Fungsi. kuadratik. Fungsi kuadratik. Okey, betul. Fungsi kuadratik Fungsi kuadratik. Tajuk 3 lah. Okey, jadi sekarang ni soalan ni dia bagi 2 markah je. Wow. 2 markah je kejamnya. Okey, soalan ni dia bagi, kesian budak Terengganu dia orang dah periksa. Dia bagi fx sama dengan ni, dia punya persamaan adalah minimum point dia yang ini. Okey, cari nilai h dengan k. Okey, jadi untuk menjawab soalan fungsi ni, benda yang paling penting yang awak kena tekankan adalah adakah persamaan ataupun fungsi yang dia bagi tu dalam bentuk graf. Okey, apa maksud dalam bentuk graf? Okey, bentuk graf macam ni Contoh fx sama dengan a x tambah p kuasa 2 tambah q. Ni kita panggil bentuk graf lah. Sebab apa? Daripada bentuk graf ni kita akan dapat cari titik minimum atau maksimum. Okey, jadi kat sini bentuk graf ni dia mesti ada kuasa 2 dalam kurungan. Kat depan ni kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak ada masalah dengan ada nilai dekat belakang. So kalau kita tengok kita punya persamaan fungsi ni dia dah dalam bentuk graf. Maksudnya dia dah cantik. Dia dah ada kuasa 2 kalau awak nampak. Besarkan sikit. Besar sangat pula. Kan kalau awak nampak dia dah kuasa 2. Kat sini dia dah kuasa 2 tu. So dia dah dalam bentuk graf. So kalau dah dalam bentuk graf, okey lah. Kita tak payah buat apa-apa. Kita ambil je maklumat. Kalau bukan dalam bentuk graf, itu yang kita kena buat penyempurnaan kuasa 2. Okey, so sekarang ni tak masalah. Daripada sini, okey, kalau ikutkan pelajar ni dia jawab macam ni kita tahu yang x ni dia adalah nilai x, yang belakang ni adalah nilai y. So kalau ikutkan kita boleh buat macam ni lah. Kita boleh keluarkan titik minimum. Macam mana cikgu tahu titik minimum? Sebab dia tak ada negatif kat depan tu. Dekat depan kurungan ni, kan kalau awak tengok depan ni dia tidak ada negatif, maka dia minimum. Kalau dia positif lah minimum. Kalau dia negatif maksimum So daripada sini kalau kita keluarkan negatif h akan jadi h. Negatif h akan jadi h. Sebab dalam kurungan bila keluar dia jadi kontra. So yang belakang tu dia bukan kurungan. Okey, yang belakang tu dia bukan kurungan, so kita ambil sebagai y lah, ambil je terus macam tu. Okey. Ni yang kita keluarkan daripada persamaan. Sebab saya rasa hari tu saya pernah cakap bila kita dapat je bentuk arm, kita keluarkan dia dalam bentuk koordinat. Kan? So kita dah daripada persamaan tu, fungsi tu kita keluarkan dalam bentuk koordinat. So kita bandingkan dengan koordinat yang dia dah bagi tu. So yang dia bagi adalah 2 tolak h dengan negatif 2k. Sebab tu nanti awak nampak ni dia buat negatif 1 tambah k. Oh tak nampak terus. Tak boleh. So awak tengok dia bandingkan negatif 1 tambah k dengan negatif 2k. Macam tu. Maknanya kita bandingkan y dengan y, x dengan x. So x kita ambil colour lain lah. Colour purple. Ni. Kita bandingkan. Saya galakkan awak buat macam ni tau. Awak kena, kalau dia bagi kat sini, dia bagi titik minimum kan. Dia bagi dalam bentuk koordinat. Betul tak? So apa kata persamaan kuadratik, fungsi kuadratik yang kita dapat tu kita jadikan bentuk titik juga. Jadi bentuk koordinat. Ni kan, koordinat bandingkan dengan koordinat. Untuk mengelakkan kita buat kecuaian. Walaupun dia 2 markah, tapi 2 markah yang sangat berharga lah. Soalan pun senang, tak kebat sangat. Okey, so kita akan dapat jawapan macam ni lah. Okey, K sama dengan 1/3.
Jawapan dia betul. So dia sebab 2 markah dia terus jawapan dia tak ada jalan kerja. Ataupun dia ada jalan kerja. Macam ni kira B1 mana-mana betul. Jawapan mesti dua-dua betul baru dapat 1 markah. So H sama dengan dia buat. H sama dengan ni kan atas bawah bandingkan. H 2 tolak H. Kan? So buat pindah sana kita dapat H sama dengan 1. So dua-dua jawapan betul baru dapat 1 markah. Either one lah. Dia tak boleh bagi macam ni. Maksudnya kat sini B1 dua-dua jawapan N N dua-dua betul maka N1. Kalau salah satu salah lah. So dapat markah jalan kerja je lah macam tu. Okey? Boleh tak? Betul tak jawapan awak? Betul. Betul Betul. Ya. Okey, ada soalan nak tanya? Tiada. Tak ada Okey, kalau tak ada bagus. So kita teruskan, masa pun dah tinggal berapa minit je. Kita teruskan dengan nombor 4. Nombor 4 ni ya. Kita tengok apa dia buat ni. Okey, nombor 4 soalan log log 53 sama dengan M. Log 645 sama dengan N. Silap. So express log 3, takut awak tak nampak sangat sebenarnya dia log 32 log 32 in terms of M dan N. Okay, memang algebra je jumpa. So kalau algebra tak power memang inilah. So pelajar ni dia tulis balik jawapan. Okay lah, ni log apa dia tulis ni, log 645 N, log 32. So kita tengok apa dia buat. Okay, padam, tak ada masalah. So dalam admit kalau berconteng ni jangan risau dia tak tengok buruk ke lawa ke, dia tak tengok benda tu. Dia tengok jalan kerja. Okay, so sekarang ni 645. Okay. Dia tukar. Kalau tak silap saya, pelajar ni dia memang shortcut. Dia tukar. Dia jalan dia shortcut ni. Sebenarnya dia tukar kat sini dia jadikan, dia tukar base. Tukar base jadi semua base 3. Ya, semua jadi base 3. Takkan tukar log, maknanya daripada log 645 saya rasa dia buat log 3 tu dia keluarkan 2. Saya pun tak tahu dia buat apa, jawapan dia betul lah. Okey, jadi awak boleh tukar dia ada base dia semua tak sama. Seorang 5, seorang 3, seorang 6. So awak boleh tukar mana-mana. Selalu kita tukar yang besar. So kita tengok dia buat ni macam mana. Tukar jadi log 3 45 sama dengan N. So sini log 3 6. Kan? Lepas tu 45 ni adalah 9 darab dengan 5. Jadi 45 ni 9 darab 5. So bawah ni adalah 3 darab 2. Lepas tu dia tukarlah. Jadi dia buat macam ni, log 3 9 darab 5 sama dengan N tu memang ada. So log 3 3 darab 2. Jadi jalan kerja seterusnya kita tahu kalau darab nanti jadi tambah. So dia tambahlah kat sini. Log 3 5. Bahagi log 3 3 tambah log 3 2 sama dengan N. Okey. Jadi bila sampai kat sini log 39 ni kita tahu log 39 adalah log 3 3 kuasa 2. Nanti 3 dengan 3 mati, tinggal 2 je kat sini. Kan? Log 35 dia bagi tak? Log 35 dia tak bagi. Okey, log 35 dia tak bagi. Ni memang banyak tukar Ni. Log 35 dia memang tak bagi. Tapi kalau kita nak log 53, log 35 kan dia yang kita nak, yang dia bagi log 53, dia akan terbalik je nanti. Dia jadi 1 per M. Ni kaedah cepat Kalau saya buat kat sebelah sini kalau log 53 sama dengan M, kalau kita nak terbalikkan dia, log 35 dia jadi 1 per
M. Ini kaedah cepat. Konsep dia sama sebenarnya. Dia tukar base. Tapi lambat tukar base ni dia macam ni lah. Satu-satu kan. Tapi ni kira cepat. Sebab tu dia dapat 1 per M. Kalau awak nampak kat sini. 1 per M. Kat situ 1 per M. Dia tukar je macam tu. Boleh. Dia sebenarnya guna konsep tukar base juga. Tapi dia kaedah cepat lah. Okay. So kalau ini log 331. Log 331 ni jawapan dia 1. Tahu kan log 33 tu jawapan dia 1. Jangan awak potong terus tinggal kosong. Tidak ya. Log 33 adalah 1. Okey, log 32 ada tak? Okey, log 32 memang dah ada. Ada ke? Ada kan? Oh, tak ada. Kita nak tahu isi. Oh, log 32 tak ada. Itu yang dia nak ya. Okey, tak apa. Yang ni yang hijau ni dia tak ada. Tak apa, tak ada kita tinggalkan. Okey, tengok dia buat Okay, so ini jadi 1 tambah log 32 sama dengan N. Saya rasa mungkin ada di kalangan awak yang jalannya lebih pendek. Boleh je, janji jawapan dia betul lah. So sekarang kita tengok apa yang Mamat ni buat. Okay, dia buat apa ni? Okay, so sekarang ni dia tukar tempat duduk ni. Kalau awak nampak jalan kerja dia, mari kita jadi penyemak Ni kat bawah kan, hijau ni. Sekarang hijau ni dia tiba-tiba kat depan. Dia sebenarnya tukar tempat duduk je. Dia tukar je. Dia tukar je. So dia jadi 2 tambah 1 per M bahagi N sebenarnya. Ni kan sebenarnya ni. Dia buat ni. Yang ni lah. N per 1 tu N lah. Lepas tu bahagi tu maknanya darab sebenarnya. Ni dia dah alter semualah. Maknanya daripada ni semua ni bahagi dia boleh jadi darab tapi kita terbalikkan. Okay, so dapat macam ni. Dia buat cantik kan. So dia dapat macam ni. Soalan nak log 32 ke? Oh ya, log 32 betul lah. So dapatlah jawapan. Macam tu. Okay. Mengikut jawapan kawan awak ni, ada nak tanya apa? Senang saya nak explain. Kebanyakan awak dapat tak jawapan sebenarnya untuk soalan ni? Dapat Tak dapat. Tak dapat. Okey, ya Isa. Nak tanya kejadian yang 1 per M tu lah cikgu. 1 per ni. Daripada log 3 tu. Log. Sekejap. Atau saya buat yang lain. Okay. Kita buat yang lain Okey, macam ni. So ni daripada sini faham kan? Yang ni faham tak? Yang ni boleh faham tak? Yang tu boleh kan? Okey, sampai kat sini. Saya tukar tempat duduk je. So 2 tambah 1 per M per N. Sama dengan log. Sama dengan 1 tambah log 32. Okey, bila dekat sini. Dia cantikkan. Ni cantikkan. Ni cantikkan. Dia 2 bahagian. Okey, jadi kat sini kita boleh buat macam ni. 2 tambah 1 per M ni kita cantikkan jadi berapa sebenarnya? 2M tambah 1 per M bahagi N sebenarnya. Tu. Boleh tak nampak? Maknanya yang ini dia samakan penyebut. Yang atas ni. Samakan penyebut. Tapi saya tak pasang je lah. Betul lah dia samakan penyebut. So bahagi N tu tetap kat bawah lah. Setelah kita samakan penyebut, kita dapat yang ni. Yang ni. Samakan penyebut tu senang lah. Maknanya kita per 1 kan. Darab M. Nak bagi sama. Sini pun darab M. So dapatlah 2M tambah 1 per M. Samakan penyebut. Okey, lepas kita samakan penyebut. Tambah kat bawah 2M tambah 1 per M bahagi N. Kalau kita tulis macam tu. Sama dengan 1 tambah log 32. Okey ni Yang ni ceritanya sekarang cerita kat sini. Sini kan. Okey, cerita kat situ. Bahagi per. Tapi saya buat macam ni. Bahagi N. Nampak tak? So sekarang ni bahagi sebenarnya boleh jadi apa? Kalau darab dia akan jadi. Kalau darab.
Dia akan jadi songsang kan. So boleh tak saya padam kat sini. Maknanya bahagi N tu sebenarnya adalah darab 1 per N. Macam tu. Tadi dia bahagi N. Bahagi N. So kalau darab dia jadi darab 1 per N lah ni. Benda yang sama je. Tadi asalnya bahagi N. Tapi kita tukarlah. Algebra. So darab 1 per N. Okay. Bila darab 1 per N. Dia dapatlah macam ni. Jadi nanti kita darab lah 2M tambah 1 darab 1 jadi 2M tambah 1. M darab N jadi NN. Okey. Sama dengan benda ni semua. Benda ni semua kan? Benda tu semua. Okey, sekarang kita nak log 3 2N je. Log 3 2 je. Kita nak log 3 2. Log 3 2. Apa kita boleh buat dengan 1 ni? Pindah sebelah jadi tolak 1. Okey. Kalau kita tolak 1 macam ni, bentuk ni tak cantik lagi. Sebab tu dia cantik kan. So ini darab dengan MN, sini pun darab dengan MN. So last kali dia akan dapat 2M tambah 1 tolak MN per MN sama dengan log 3 2. Gitu. Soalan ni patut 4 markah. Tak tahu berapa markah ni Sekejap tengok sekejap markah dia. Ya betul. Kan betul 4 markah. Selalu algebra log memang akan 4 markah. Okey. So lagi sekali ulang. Lagi sekali. Pertama sekali ni daripada atas ni saya buat ni. Pertama sekali pertama sekali kita kita tukar dia punya base. Kalau awak nak tukar yang lain pun boleh. Awak nak tukar log 5 3 ke log 3 2 ke boleh. Log 3 2 kita nak cari. Antara ni lah log 5 3 dengan log 6 45. Cuma kalau kita nak tukar base selalunya kita akan attack base yang besar. Maknanya log 6 45 ni. Ni kan log 6 45 kita tukar. So kita dapat log 3 45 bahagi log 3 6. Dia nak tukar tu macam ni. Atas lagi log 6 45 sama dengan N kan. Okey, cara kita nak tukar mesti kita kena buat bahagi dulu. Buat bahagi dulu. Ni sama dengan N lah. Jangan kacau lah. Buat bahagi dulu. Lepas tu kita nak tukar pada siapa. Okey, macam ni dia tukar pada 3. Kalau nak tukar pada 5 pun boleh, tak ada masalah. Ya, tapi ni dia tukar pada 3 sebab dia nampak 3 tu dia banyak boleh mati. Okey, so dia ambil log 3. So kalau kita nak tukar pada 3, kita buatlah log 3, log 3. Macam tu. Okey, 45 ni dekat atas, duduk atas. 6 ni dekat bawah, duduk bawah. Macam tu cara nak tukar base. So awak kena ingatlah konsep nak tukar base tu, buat bahagi dulu. Okey, tulislah nota sikit. Buat bahagi, letak apa yang kita nak, log apa, log apa, log apa. Atas letak atas, bawah letak bawah. Maksud atas bawah apa? Yang ni kira atas, yang ini kira dekat bawah kan. Dia duduk kecil kat bawah tu kan. So kita letak dekat bawah. Okey, bila kita dah tukar yang ini, 45 ni kita fikir apa darab apa. So kita dapat 9 dengan 5. Ni dia dah buat seterusnya lah. Okey, kemudian 3 darab 2 untuk 6. Okey, lepas tu kita tahu hukum log. Kalau darab nanti dia jadi tambah. Nampak dia pecahkan. Okey. So log 39 ni saya harap awak tahulah log 39 kenapa jadi 2. Log 39 ni adalah log 3 kuasa 2. So mati tinggal 2. Sebab tu jadi 2. Macam tu. Log 3 dapat 1. Dia konsep dia sebenarnya kalau sama dia akan jadi 1. Ni sebenarnya 2 turun depan. So 2 darab 1 So dia jadi 2 lah. Macam tu. Campur pula. Okey. So nanti kita dah dapat kat sini kan 2, yang ni 1. Tak ada masalah lah. Okey, log 35 ni pula. Log 35 ni tak ada tau. Dia bagi log 53 sama dengan M. Soalan dia bagi log 53 sama dengan M. Jadi kita nak log 35. Dia terbalik kat sini je. So kita tahu kalau kita nak log 35, konsep dia tukar base juga. Tapi kita buat kaedah easy lah. So 1 per M, dia jadi terbalik je. Kat sini terbalik, kat sini pun terbalik. Macam tu. Saya rasa form 4 awak dah belajar benda ni. Okey, jadi kita dapat 1 per M kat sini.
Log 32 ni memang tak dapat apa-apa sebab itu yang kita nak cari. Kan? So nanti seterusnya buat algebra lah. Algebra ni kita tukar tempat duduk, N duduk bawah, ni tukar-tukar je. N kat bawah, yang ni duduk kat sebelah sini. Kan? Lepas tu kita cantikkan bentuk pecahan ni. Dapat macam ni, cantikkan. Per N. Okey? Bahagi N tu sebenarnya adalah 1 per N. Lepas tu yang lain semua algebra lah ceritanya. Semuanya dah melibatkan algebra. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Cerita sebenarnya. Apa dia? Macam mana nak tahu jawapan akhir tu cantik ke tak? Kalau misalnya dia ada satu tempang, tak cantik lah. Okey, contohnya macam tadi kan 2M tambah 1 per MN tolak 1. Ni tak cantik. Ni tak cantik. Sebab apa? Sebab yang ni ada kaki. Yang ni tak ada kaki. Macam tak cantik lah, dia tempang. Kalau kita panggil dia tempang macam tu. Okey? So kita kena cantikkan dia. Kita kena biar semuanya, kita kena bagi kaki kat sebelah ni. Baru dia jadi cantik. So kalau tiba-tiba awak buat inverse function ke, tiba-tiba lah awak dapat 2 per M tambah 1. Ataupun awak buat inverse function apa? 2X per Y tolak X. Ini kita kata dia tidak cantik. Tak cantik So kita kena cantikkan. Kita kena cantikkan. So nak cantikkan kita samakan dengan penyebut. Di bawah tu. Nak cantik kita samakan. Tu itu maksud dia. Okay. Ada soalan lain tak? Ya? Tak ada. Okey, ada soalan lain sebab dah pukul 10. So saya rasa saya stop sampai sini. Tapi kalau ada soalan tentang log ni boleh tanya lagi. Ada tak? Teacher. Kalau guna yang apa log 36 boleh ke? Log Kita 36? kena pakai log apa 649. Yang tu. Yang mana ni? Kan dia kan ada bagi dua kan. Log 645 dengan log 53. Boleh. Tak ada masalah. Awak nak guna yang log 5 tu. Awak nak tukar jadi apa? Tak tahu. Tak tahu ya. So kalau macam ni kan, macam mana cikgu tahu tukar pada log pada 3 kan? Sebab soalan nak log 32. Betul tak? Ni soalan nak log 32 kan? So kalau boleh tukar memang kita jadi log 3 lah. Log 3 jugalah. Sebab tu dia buat daripada 6 ni jadi 3. Okey, kalau awak nak pakai yang ini, log 53 boleh. Jadi awak buat log 3 juga. Kan? Okey, atas 3, bawah 5 sama dengan M. Okey, lepas tu, bila awak buat macam ni kan, ni jadi 1, betul tak? Yang log 35 ni jadi apa? Boleh jadi 1 per M, betul tak? Lepas tu awak akhirnya menemui jalan buntu. Betul tak? Bila awak tukar macam ni, Bila awak tukar macam ni, ada nampak tak log 32? Tak nampak kan? So kita tak boleh tukar yang inilah. Macam tu. Kita kena cuba jaya sebenarnya. Mungkin mula-mula kita tukar yang log 53 tu. Bila kita tukar log 53 tu, akhirnya kita tak dapat log 32. Kita dapat 1 per M sama dengan M. Kita tak dapat apa-apa pun sebenarnya kat situ. Sebab tu kita ambil log 645. Tukar. Baru dapat. Kita ambil yang lagi besar ni tu. Sebab selalunya memang kita akan ambil yang lagi besar. Okay. Benda tu dah kecil. Kalau kita kecilkan lagi kesian kat dia. Betul tak? Kan dah kecil kita kecilkan lagi. So kalau 6 tu, kalau better kita ambil yang lagi besar lah. Macam tu. Okay, soalan lain? Tak ada Okay, so kalau tak ada, saya rasa bincangnya sampai di sini dulu.